Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan sudah bersedia untuk memulakan pengajian kita pada malam ini. Dan hari ini alhamdulillah kita masuk kepada bab yang terakhir dalam kitab kepribadian muslimah kita. Ni kalau bab dah terakhir ni maknanya kita dah di hujung-hujung pengajian lah. Kita dah nak habiskan lah kitab ini kan. Mungkin lagi 2 ataupun lagi 3 kali pertemuan kan, mudah-mudahan lah dapat dicepatkan kitab kita yang sedang kita pelajari ini. Baik, jadi hari ini kita masuk kepada bab kita yang baru, iaitu wanita muslimah bersama masyarakatnya. Terakhir sekali kita bincangkan bagaimana kita ni sebagai seorang muslimah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, iaitu masyarakat yang ada di sekitar kita. Tidak kira sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Okay? Tak kira. So, maknanya kedua-duanya bagaimana perilaku kita, adab kita dan akhlak kita kepada orang yang ada di sekitar kita ataupun yang kita panggil mereka sebagai masyarakat kita. Baik, dalam bab ini, Dr. Ali Al-Hashimi beliau menjelaskan bahawasanya sama ada lelaki ataupun perempuan, kedua-duanya memainkan peranan yang begitu besar dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat. Kita, bila kita hidup sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh membiarkan ataupun kita tidak boleh mengasingkan diri kita daripada masyarakat. Kita perlu tunjukkan contoh yang terbaik. Sebab itu ada dalam perbincangan kita di sini disebutkan bahawasanya wanita muslimah yang sedar dengan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim, dia akan sentiasa menjadi satu sosok ataupun satu figure. Kalau dalam bahasa kita panggil public figure lah kan, tapi kalau public figure tu agak begitu besar bagi saya. Tapi yang boleh kita panggil di sini lah menonjolkan satu kepribadian yang indah, yang cantik dalam masyarakatnya. Jadi saya pun tidak mahu pergi kepada begitu panjang lebar terhadap mukadimah kita ataupun pendahuluan kita yang berada pada muka surat 406 hingga 407. Nanti boleh ya muslimah, boleh lihat sendiri, boleh baca sendiri apa yang dibincangkan oleh Dr. Ali Al-Hashimi pada pendahuluan. Yang penting beliau ingin katakan kepada kita ialah bahawasanya tidak kira sama ada kita lelaki ataupun kita perempuan, kedua-duanya memikul tanggungjawab untuk menonjolkan satu kepribadian yang indah ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan pertama sekali, sebelum beliau menjelaskan tentang adab-adab yang lain kan, dia jelaskan kepada kita dalam kitab kita ini ialah berkenaan dengan akhlak yang terpuji. Kan? Sebab itu kalau kita lihat pada muka surat 407 di bawah itu, saya nak mulakanlah perbincangan topik kita ini dengan melihat kepada berakhlak terpuji, iaitu muslimah ketika dia bersama dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebelum kita nak cakap tentang lidah yang baik ataupun tindakan kita yang baik kan, ataupun apa ni kita panggil, bagaimanalah kita ni menjadi orang yang memainkan peranan yang begitu besar dalam masyarakat itu tadi, dia perlu bermula dengan satu, iaitu akhlak kita bagaimana, adab kita bagaimana. Tapi kalau adab, akhlak kita tak ada, tak usahlah kita nak bincang tentang ucapan-ucapan yang baik, tindakan-tindakan yang baik. Kerana nak menjadi orang yang memiliki ucapan, tindakan ataupun perilaku yang baik itu tadi, dia perlu bermula daripada akhlak diri kita. Jadi akhlak kita tu bagaimana? Terutamanya kita sekarang dalam konteks perbincangan kita sebagai seorang muslimah. Okey, baik, sebab itu di bawah sini ya, kalau kita baca sedikitlah berkenaan dengan teks yang ada di bawah itu, disebutkan bahawasanya wanita muslimah yang bertakwa menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji.
Bila kita kata kita adalah seorang yang bertakwa kepada Allah, apa itu bertakwa, muslimah? Bertakwa ini ialah bila kita menjadi orang yang buat semua yang Allah perintahkan. Dan kita menjadi seorang wanita yang tinggalkan semua perkara yang Allah larang. Maka ini boleh masuk dalam kategori bertakwa. Maka di sini ditegaskan kepada kita, sebagai seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah, kita hendaklah memiliki dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Dan disebutkan sebagai ringan dalam memberikan bantuan, lemah lembut tutur katanya, memikat penampilannya, indah gerak-gerinya dan mencintai serta dikasihi sesama manusia. Jadi kalau kita adalah satu kepribadian yang sedemikian, kita panggil, maka di sini yang mana bila orang nampak, Masya Allah, Tabarakallah, orang boleh jadi terpikat tu bukan terpikat apa, maknanya kita rasa tak tahulah nak cakap apa, bukan kerana buruk akhlaknya tapi indah perilakunya, tak tergambar, tak terucap bila kita melihat seseorang yang memiliki akhlak yang begitu baik. Begitulah disebutkan dalam buku kita. Jadi kata di sini, yang demikian itu kerana dia meneladani kepribadian Rasulullah SAW yang amat mempesona. Jadi kita ni bila kita ada akhlak yang baik, kan, bermakna di situ kita menjadi orang yang meneladani, ataupun kita menjadi orang yang kita panggil mencontohi apa yang ada pada diri Nabi SAW. Kerana di sana ada banyak nas, ada banyak dalil dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang kepribadian Nabi SAW yang begitu indah. Kan? Maka di sini kalau saya nak teruslah skip ya muka surat pada perenggan yang di atas itu, kita masuk kepada perenggan yang muka surat 408 ya, muslimah, pada perenggan ketiga, pada perenggan yang ketiga, kalau boleh jumpa ya, keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat pujian Allah Azza wa Jal sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, iaitu wa innaka la'ala khuluqin azimin. Okey, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Kita tadi kan, kita bincangkan bahawasanya kenapa kita perlu menjadi seorang muslimah yang berakhlak terpuji, berakhlak mulia, kerana itulah yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Qalam pada ayat yang keempat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Kan? Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala sendiri memperakui apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya di sini ia bukan hanya semata-mata ditonjolkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ianya juga diangkat, iaitu kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, diangkat oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Maka di situ tidak ada alasan untuk kita kata bahawa kita ni tak perlu untuk jadi orang yang berbudi pekerti mulia ataupun berakhlak mulia. Maka kita sebagai seorang muslimah, bila Al-Quran sudah menyebutkan perkara itu, bahkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang hal yang sama, bermakna kita perlu untuk menghiaskan diri kita dengan akhlak yang terpuji. Maka sebab itu Dr. Ali Al-Hashimi dalam perbincangannya, dia memuatkan perbincangan berkenaan dengan akhlak yang terpuji pada tempat yang pertama sebelum dia masuk kepada tentang jujur, amanah, tidak ada rasa dengki, memiliki tutur bicara yang baik kan. Sebelum dia bincangkan tentang hal-hal yang itu, dikedepankan kepada kita terlebih dahulu ialah berkenaan dengan bagaimana kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Okey, baik. So di sini ya kita lihat ya muslimah, pada perenggan yang berikutnya, dan beliau iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengulang-ulang di telinga para sahabatnya mengenai pengaruh akhlak dalam membentuk kepribadian muslim, dan ia dapat meninggikan darjat di sisi Allah Azza wa Jal serta meninggikan kedudukan pemiliknya di hadapan manusia. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik, ataupun kita panggil sebagai adab yang mulia lah di sini, dia memiliki tiga
3 keutamaan yang Nabi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ia membentuk kepribadian diri kita sebagai seorang yang baik, kemudian meningkatkan darjat diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, insan di sekeliling kita kan, mereka melihat kita sebagai orang yang baik, maka di situ meningkatkan status ataupun kedudukan diri kita sebagai seorang muslimah yang baik di sisi masyarakatnya. Sebab itu penting untuk kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Baik, di sini ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya sesungguhnya manusia yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kan? Manusia yang paling baik di kalangan kita, Nabi sebut, ialah manusia yang paling baik akhlaknya. Sebelum kita sebut tentang orang yang berbicara dengan baik, sebelum kita bincangkan tentang orang yang memiliki kejujuran, orang yang bersifat amanah, orang yang tidak berbohong, orang yang tidak menikam belakang kawannya, orang yang tidak kita panggil mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang lain, pertama sekali kita kena sebutkan tentang orang yang memiliki sikap yang mulia. Jadi mereka yang memiliki sikap yang mulia adalah mereka yang paling baik, Nabi sebutkan di sini, kan, di antara kita. Dan bila kita kata mereka yang memiliki akhlak yang paling baik itu ialah orang yang mulutnya baik, mereka adalah amanah, jujur, tidak berbohong, tidak mengkhianati orang lain, kan, tidak merampas hak orang lain. Maka itu semua kita panggil sebagai orang yang memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Dan mereka itu semua adalah orang yang paling baik di kalangan kita. Jadi kalau kita nak lihat siapa yang paling baik di kalangan kita, lihatlah dari sudut akhlaknya bagaimana, adabnya bagaimana. Kan, bukan kita lihat wajahnya. Bukan kita lihat siapa yang paling cantik, bukan begitu. Tapi yang kita nak lihat ialah siapa yang paling cantik akhlaknya, siapa yang paling cantik adabnya. Itu baru betul. Kita ni muka kalau tak cantik ya muslimah, muka ni boleh renovate. Ya, maaf ya saya kata begitu. Muka kita ni kalau tak cantik, dia boleh dicantikkan. Macam mana? You boleh letak foundation, boleh letak makeup, kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan, orang kalau pakai makeup dengan orang yang tak pakai makeup, kadang muka dia lain. Muka dia, cuba kita tengok orang kalau dia dah biasa pakai makeup ni kan, kalau dia tak pakai makeup, macam mana muka dia? Lain sangat-sangat. Lepas tu saya kata, kita ni kalau muka tak cantik, masih lagi boleh touch up, masih boleh lagi letak itu, letak ini, kan. Kalau agak muka kita ni ada hitam sana, hitam sini, kita boleh pakailah apa-apa untuk kita tutup semuanya, untuk menampakkan kecantikan. Tetapi kalau adab kita tak comel, kalau adab kita tak cantik, susah muslimah. Kita nak tutup tu susah. Sebab itu memang kepribadian kita, diri kita, kan, susah kita nak tutup. Dan kalau kita nak ubah, kita nak perbaiki pun susah. Belum tentu ada orang yang boleh ubah kita. Orang yang ada di sekitar kita, kan, bila dia nampak kita ni, adab kita buruk, akhlak kita buruk, kan, orang yang ada di sekitar kita, mereka hanya mampu untuk berikan nasihat. Mereka hanya mampu untuk tunjukkan kita macam mana untuk jadi muslimah yang mulutnya baik, muslimah yang berakhlak mulia, kan, muslimah yang betul-betul jujur. Kita cuma mampu untuk tunjukkan, kita cuma mampu untuk berikan bimbingan dan panduan. Tetapi yang mengubah perkara itu ialah diri kita sendiri. Kita yang ubah diri kita. Orang lain tak mampu. Mungkinlah kita kata, sebab dia kita berubah. Betul. Kerana kita lihat dia menjadi orang yang baik, kan. Mungkin kita berkawan dengan seseorang, orang itu baik, Masya Allah, Tabarakallah, akhlaknya baik, kan. Bila kita nampak dia, kita nak jadi macam dia. Dan daripada dia, kita dapat satu motivasi untuk jadi orang yang baik. Betul tak? Tapi yang menjadikan diri kita baiklah diri kita sendiri sebenarnya. Kehendak kita sendiri itu sebenarnya yang nak jadi baik. Kalau kita nampak 10 orang yang baik sekalipun, kan, akhlaknya mulia, perilakunya indah, kita nampak 10 orang di hadapan mata kita,
kita kata betul lah, kita terinspirasi untuk jadi macam dia. Tapi kalau kita tak nak ubah diri kita, dia pun tak jadi muslimah. Hal itu tak jadi muslimah, tak jadi. Sebab itu, dia bermula dengan diri kita sendiri. Macam mana kita ni nak jadikan diri kita orang yang baik? Kalau kita nak jadi baik, kita akan jadi baik. Tapi kalau tidak, kita akan jadi buruk selama-lamanya. Beza dengan wajah kita. Wajah kita ni, kita kalau jahat macam mana sekalipun, tapi kalau kita, kita kalau cantik macam mana sekalipun, betul tak ayat saya tu? Wajah kita, wajah kita kalau buruk macam mana sekalipun, dia boleh dicantikkan. Dia boleh dicantikkan. Buatlah apa-apa, cantiklah dia. Tampalah itu ini kan, letaklah bedak bertepek-tepek. Dia akan cantik. Okey, dia akan cantik. You tengoklah apa-apa tutorial dekat YouTube untuk mencantikkan wajah, dia akan cantik. Tapi kalau akhlak, tengok tutorial dekat YouTube boleh? Tidak. Belum tentu muslimah, belum tentu. Sebab itu dia menjamin kepribadian kita akhlak ini. Untuk kita jadi orang yang baik di sisi Allah, orang yang baik di sisi orang di sekitar kita. Okey? Baik, kita lihat kepada hadis yang berikutnya. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Di bawah itu, ini kita panggil sebagai orang, keutamaan mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Yang mana di hari kiamat kelak, Nabi kata dia adalah orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat. Dan di sini hadisnya, kalau kita lihat ya muslimah di bawah itu, hadisnya disebutkan, kalau dalam bahasa Arab yang saya nak bacakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Nabi katakan di sini, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan aku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Okay, orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat, orang yang paling Nabi cintai di hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Namun, orang yang paling Nabi benci, Nabi katakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah ar-thartharun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Nabi kata, orang yang paling aku benci, dan paling jauh daripada aku di hari kiamat adalah orang yang banyak bertutur. Orang yang banyak cakapnya, ath-thartharun, orang yang banyak cakap. Wal mutasyaddiqun, iaitu orang yang sering dia bercakap, berdebat lah dengan kata-kata yang tidak baik. Maknanya orang yang sering bercakap tanpa dia fikir, dia cakap. Kan? Kemudian dalam masa yang sama, dia berkata keji kepada orang lain. Okay, ataupun berkata perkataan-perkataan yang tidak memberikan faedah kepada diri dia, iaitu al-mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Jadi para sahabat mereka tanya kepada Nabi. Mereka tanya apa kepada Nabi? Qalu ya Rasulullah, qad alimna ath-thartharun wal mutasyaddiqun. Famal mutafayhiqun? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dah tahu apa yang dimaksudkan dengan ath-thartharun itu tadi. Itu orang yang banyak cakap. Wal mutasyaddiqun, iaitu orang yang mana dia bercakap dengan ucapan-ucapan yang tidak memberikan faedah kepada dia, bahkan dia mengejek orang lain ataupun menjatuhkan maruah orang lain. Okey, tapi yang kami tak tahu ialah al-mutafayhiqun. Apa yang dimaksudkan dengan al-mutafayhiqun di sini? Maka Nabi kata apa? Qala al-mutakabbirun, iaitu orang yang sombong. Jadi tiga jenis orang ini kita lihat ath-thartharun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun. Ketiga-tiga ini adalah orang yang kita panggil sebagai orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Akhlak orang yang ath-thartharun, al-mutasyaddiqun dengan al-mutafayhiqun ialah akhlak yang buruk. Sebab itu Nabi kata mereka adalah orang yang jauh daripada Nabi dan juga orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW pada hari kiamat. Maka di sini kan kita kena rebut peluang ini, mengubah ataupun merebut peluang untuk menjadikan diri kita sebagai seorang muslimah yang berakhlak mulia, yang memiliki adab-adab yang mulia, supaya kita jadi orang yang dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat, dan juga orang yang Nabi SAW cintai pada hari kiamat.
Itu yang kita ingin, muslimah. Kita tak nak pada hari kiamat nanti kita jadi orang yang jauh daripada Nabi, menjadi orang yang dibenci oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kalau kita lihat pada sebuah hadis yang lain, disebutkan bahawasanya orang yang lihat pada muka surat 410. 410. Kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW ada menyebutkan bahawasanya tiada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang terpuji. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal membenci orang yang keji dan buruk akhlaknya. Sebab itu tadi di awal perbincangan kita sebut tentang 3 perkara. Kenapa kita perlu menjadi orang yang berakhlak mulia? 1, kerana ia membentuk kepribadian diri kita menjadi orang yang baik. 2, ialah kerana ia meningkatkan darjat diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadisnya, kan? 3 ialah kerana ia memberikan satu kualiti diri yang baik di hadapan manusia, iaitu di hadapan masyarakat kita. Bermakna di sini dia bukan hanya semata-mata tentang kita, kedudukan kita di sisi Allah, tetapi bagaimana kedudukan kita di sisi manusia. Dan bagaimana Nabi SAW menyebutkan di sini tentang orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah bila mereka menjadi orang yang berakhlak mulia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi kata apa? Tiada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang terpuji. Maknanya orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak mereka juga adalah akhlak yang terpuji. Maaf. Orang yang memiliki akhlak yang terpuji, timbangan mereka adalah timbangan yang berat di sisi Allah. Kerana apa? Allah benci orang yang memiliki orang yang kasar ataupun orang yang keji dan juga buruk akhlaknya. Bermakna ini menunjukkan bahawasanya Allah cinta kepada orang yang berakhlak mulia. Okey, baik. Bahkan yang disebutkan di sini, Islam menjadikan kemuliaan akhlak sebagai bahagian dari kesempurnaan iman, di mana kategori manusia yang paling baik imannya adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Jadi Rasulullah SAW bersabda di sini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya ialah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Baik, sebab itu ya muslimah, kalau saya nak tutuplah perbincangan kita pada malam ini, sebab kalau kita nak baca semua pun semuanya Nabi, hadis-hadis yang dimuatkan kepada kita ialah berkenaan dengan bagaimana akhlak yang mulia itu boleh memberatkan mizan kita, itu timbangan kita di hari kiamat. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang mana Allah cintai, Nabi SAW juga cintai. Sebab itu di sini ada doa yang Nabi SAW baca. Dan kita sebagai seorang muslimah, kita boleh amalkan doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan diri kita dalam keadaan yang sentiasa berakhlak mulia, berakhlak terpuji. Itu kalau kita rujuk ya muslimah pada muka surat 412. Pada hadis riwayat Imam Ahmad pada perenggan yang kedua, di situ ada doa yang Nabi SAW ucapkan, iaitu Allahumma ahsanta khalaqi fa ahsina khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Kita, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Ya muslimah, ramai antara kita yang cantik, Masya Allah, tabarakallah. Okay, wajah kita cantik, kan? Tak kira lah, bagi saya orang perempuan ni, cantik itu adalah sesuatu yang subjektif. Okay, subjektif. Mungkin cantik pada mata orang lain, tak cantik pada mata kita. Kan? Mungkin bagi mata kita buruk, tapi bagi mata orang lain ini cantik. Dan bagi saya, semua wanita Allah berikan ia dengan kecantikan yang tersendiri. Kita ada kecantikan-kecantikan kita yang tersendiri, kan? Dan yang mana ia merupakan kecantikan yang Allah ciptakan untuk kita sebagai seorang wanita. Dan dengan penciptaan yang seindah-indah penciptaan itu tadi ya muslimah,
maka seharusnya kita berdoa kepada Allah. Bila Allah ciptakan kita dengan seindah-indah penciptaan ini, maka kita mohon kepada Allah, akhlak kita juga ia menjadi cantik sebagaimana kecantikan yang kita miliki. Sebab itu Nabi SAW berdoa dengan doa ini, yang mana Nabi SAW menyebutkan, Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, engkau telah memperbaguskan penciptaanku, fa ahsin khuluqi, maka baguskanlah, cantikkanlah akhlak aku. Ini doa yang baik yang seharusnya kita doa setiap hari. Yang mana bagi saya sebenarnya kita memohon kekuatan kepada Allah dalam keadaan kita menjadi seorang muslimah yang begitu cantik, yang kita sentiasa kan memperhatikan pemakaian kita. Kita nak pakaian kita cantik, kita nak wajah kita cantik ketika kita berhadapan dengan masyarakat, betul tak? Kita orang perempuan kalau nak keluar rumah, kan, dia akan pilih bajunya yang paling cantik, dia akan pamerkan wajahnya yang paling cantik. Yang paling cantik. Dia akan pakai tudung yang paling cantik. Wajahnya, maknanya di sini kita nak lihat keelokan rupa paras itu. Kita nak supaya bukan kita nak orang puja ya muslimah, tapi kita nak keelokan rupa paras itu dia menyenangkan mata yang melihat. Maknanya orang senang bila bergaul dengan kita. Sebab itu kita menjaga penampilan kita, orang perempuan ni. Kan kalau kita bincang pada bab yang keberapa lah, saya tak ingat. Jauh babnya. Sebab saya bab yang kedua. Kan? Pada bab yang kedua kita bincangkan wanita muslimah bersama dengan dirinya. Kita dengan diri kita bagaimana, kita bincangkan tentang kebersihan diri, kita bincangkan tentang penampilan kita dengan masyarakat kita. Itu penting, betul, itu penting. Tetapi dalam masa yang sama, ketika kita mementingkan keindahan luaran kita ini, kan, bagaimana keindahan akhlak kita, itu juga perlu diperhatikan. Biar kita cantik in and out. Kan biasa kita dengar kan, cantik luar dan dalam. Dan okey, cantik dalam tu dia berkenaan dengan hati kita yang baik dan sebagainya. Tapi perilaku kita, hati yang baik dia akan dipamerkan dengan perilaku kita. Keindahan budi pekerti kita itu bagaimana? Jadi di sini kita minta kekuatan kepada Allah. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan keindahan rupa paras, keindahan fizikal kita, keindahan setiap apalah yang kita ada kan pada diri kita ini, yang kita nak bila kita berhadapan dengan masyarakat, orang lain senang dengan kita. Tapi jangan lupa lagi satu aspek, iaitu budi pekerti kita, iaitu akhlak diri kita. Bagaimana? Kerana kalau kita cantik rupa paras tetapi akhlak kita yang muslimah, dia tak cantik pun tak guna. Tak guna. Sebab tu kita kena cantik kedua-duanya sekali. Maka sebab itu Nabi SAW doa di sini, Allahumma ahsanta khalqi. Ya Allah, engkau telah mempercantikkan, telah memperbaguskan penciptaan aku. Maka fa ahsin khuluqi. Maka sebab itu kita minta kepada Allah, ya Allah, kau cantikkanlah, kau perbaguskanlah akhlak diri aku. Okay, muslimah, sampai sini sahaja. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu yang berikutnya untuk membincangkan tentang akhlak terpuji yang lain ketika kita berhadapan dengan masyarakat kita, sama ada muslim ataupun non-muslim. Maka di sini pengakhiran saya tadi ya, yang saya akhirkan tadi, yang saya tutup tadi dengan doa itu, saya harap doa itu dapat diamalkan, dapat dibaca setiap hari. Mudah-mudahan kita sentiasa doa itu tadi kan, ia sentiasa menjadikan peringatan bagi diri kita untuk menjadi seorang muslimah yang memiliki akhlak yang terpuji. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.